Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 1 dari Seksyen 8, khusus UW 00702 Falsafah dan Isu Semasa. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 8 orang. Hari ini kami akan membentangkan mengenai tajuk kami, iaitu penjajahan barat yang berlaku di tanah Melayu dan Borneo telah meninggalkan kesan dan pengaruh, yaitu kesan positif dan negatif yang ditinggalkan oleh pihak penjajah serta implikasi terhadap kehidupan masyarakat dan pentadbiran di Malaysia. Salam sejahtera, saya Bernadette Jubin. Di sini saya akan bentang di bagian pengenalan. Penjajahan Barat di Tanah Melayu dan Borneo bermula sejak tahun abad ke-16 apabila kuasa Barat seperti Portugal, Belanda, dan British datang untuk menguasai perdagangan rempah ratus dan sumber bahan mentah. Kedudukan Melaka yang strategik di laluan perdagangan antara China dan India ini menyebabkan kawasan ini menjadi tumpuan kuasa barat. Penjajahan ini telah membawa pelbagai perubahan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Walaupun terdapat beberapa kemajuan seperti pembangunan infrastruktur dan sistem pentadbiran modern, penjajahan barat juga meninggalkan kesan negatif seperti eksploitasi sumber bahan alam serta pengasingan kaum yang masih dapat dilihat sehingga pada hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Hazel Elisandra, nomor matriks BE25110054 akan membentangkan konsep penjajahan barat di Tanah Melayu dan Borneo. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, penjajahan membawa maksud perihal ataupun perbuatan menjajah sesebuah negeri atau kawasan lain. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, Barat dalam konteks esei kumpulan kami merujuk kepada negara ataupun bangsa di sebelah Eropah dan Amerika seperti Inggris, Jerman, dan lain-lain. Seperti yang kita semua tahu, Tanah Melayu merujuk kepada kawasan semenanjung di Asia Tenggara yang didiami oleh orang Melayu secara sejarahnya dan sekarang dipanggil sebagai Semenanjung Malaysia. Borneo pula merujuk kepada daratan merangkumi Sabah, Sarawak, Brunei, dan Kalimantan, Indonesia. Oleh itu, penjajahan Barat di Tanah Melayu dan Borneo merupakan proses penguasaan politik, ekonomi, dan sosial oleh kuasa Eropah seperti Portugis, Belanda, dan British antara abad ke-16 hingga ke-20. Penjajahan ini didorong oleh eksploitasi rempah ratus, biji timah, dan kedudukan strategik. British telah mendominasi dengan sistem pentadbiran kolonial, perjanjian seperti Perjanjian Inggris-Belanda 1824, dan kemasukan buruh asing. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Virginia Popita, nomor matriks BE25110026 akan membentangkan tentang latar belakang dan sejarah perkembangan penjajahan Barat. Penjajahan Barat bermula sebelum abad ke-15, apabila kawasan Tanah Melayu merangkumi wilayah yang luas tanpa sempadan tetap dan masyarakat bebas bergerak. Kemudian, pada abad ke-15, muncul Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat perdagangan intripot yang penting dan menarik pedagang dari seluruh dunia. Namun, pada tahun 1511, Melaka telah dijajah oleh Portugis diikuti Belanda pada tahun 1641 dan British pada tahun 1786. Seterusnya, pada tahun 1824, melalui Perjanjian Inggris-Belanda, alam Melayu telah dibahagikan kepada dua pengaruh utama, yaitu di British di Tanah Melayu dan Belanda di Sumatera, hingga menyebabkan perpecahan Empayar Johor. Kemudian, pada tahun 1909, melalui Perjanjian Inggris-Siam, British berjaya menguasai keseluruhan semenanjung Tanah Melayu. Selepas itu, pada tahun 1948, Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan dan mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, dan akhirnya pada tahun 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mencadangkan ide pembentukan Malaysia yang menjadi realiti pada tahun 1963
meskipun mendapat tentangan daripada Indonesia dan Filipina, sekaligus membuktikan bahwa sejarah dan geopolitik Malaysia hari ini banyak dipengaruhi oleh kesan penjajahan kuasa Barat. Sekian daripada saya, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Nazlin binti Joseph, nombor matriks BA25110118. Saya akan membentangkan 4.0 kesan positif yang ditinggalkan oleh pihak penjajah. Terdapat 2 kesan positif yang ditinggalkan oleh pihak penjajah, yaitu 4.1 transformasi pentadbiran dan undang-undang, 4.2 pembangunan infrastruktur dan undang-undang. Dalam 4.1 kita dapat melihat bahawa pihak penjajah telah memperkenalkan satu sistem pentadbiran yang lebih sistematik dan mampu melicinkan pentadbiran negara, iaitu sistem birokrasi, di mana sistem ini mempunyai hierarki jawatan yang jelas dan mengikuti prosedur yang tetap. Mereka juga membawa undang-undang dari negara mereka yang dikenali sebagai English Common Law untuk menjadi dasar perundangan di negara kita. Dan seiring berjalannya waktu, undang-undang ini terus disesuaikan dengan keadaan semasa negara kita. Yang terakhir, pihak penjajah juga memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat, di mana sistem ini menyatukan semua negeri-negeri di bawah satu pentadbiran yang sama. Dan ini memudahkan proses pentadbiran dan memastikan pentadbiran berjalan dengan lancar. Dalam 4.2 pembangunan infrastruktur dan pengangkutan, kita dapat melihat apabila pihak penjajah ingin membangunkan sesebuah kawasan di negara kita, mereka memerlukan teknologi moden dari negara mereka. Dan hal itu menyebabkan mereka membawa arkitek berpengalaman dari negara mereka, teknologi infrastruktur moden dari negara mereka, datang ke negara kita untuk membangunkan sesebuah kawasan yang mereka inginkan. Dan hal tersebut memberi kita pendedahan terhadap teknologi infrastruktur moden, dan hal tersebut membolehkan kita untuk meniru dan menambah baik teknologi tersebut dan diaplikasikan sehingga kini di negara kita. Seperti yang kita tahu, sehingga kini masih banyak bangunan-bangunan yang menggunakan teknologi infrastruktur zaman kolonial seperti bangunan Eva Mosa, bangunan pejabat pos yang besar di negara kita ini. Dan yang terakhir, pihak penjajah juga memperkenalkan kita kepada pengangkutan moden seperti kereta api, dan banyak lagi. Dan pengenalan tersebut membawa kita kepada pendedahan wujudnya kenderaan-kenderaan moden, pengangkutan moden di dalam dunia ini. Dan dapat disimpulkan bahwa kedatangan penjajah tidak 100% memberi kesan negatif. Mereka juga membawa teknologi moden, sistem pentadbiran yang hebat ke negara kita, dan hal tersebut boleh menjadikan negara kita lebih maju. Sekian daripada saya teruskan pembentangan ini kepada rakan saya. Hai, nama saya Kartina, BE 25110141. Saya akan membentangkan tentang kesan negatif yang ditinggalkan oleh penjajah di Tanah Melayu. Penjajahan Barat di Tanah Melayu dan Borneo menyebabkan eksploitasi ekonomi apabila sumber alam seperti biji timah dan getah dikuasai oleh penjajah untuk keuntungan mereka, manakala masyarakat tempatan hanya menjadi buruh dengan pendapatan yang rendah. Penjajah juga mewujudkan jurang ekonomi melalui sistem dualisme dan menyebabkan ekonomi bergantung kepada ekspor bahan mentah. Kesan ini membawa kepada ketidakseimbangan pembangunan dan jurang ekonomi yang berterusan walaupun selepas merdeka. Yang kedua ialah penjajahan British yang telah menghakis kuasa-kuasa Raja Melayu melalui perjanjian dan pelaksanaan sistem residen. Kuasa pentadbiran kewangan dan perundangan negeri diambil alih oleh pegawai British, manakala Sultan hanya berperanan dalam urusan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Keadaan ini melemahkan kedudukan politik raja serta mengubah sistem pemerintahan tradisional Melayu. Walaupun institusi kesultanan dikekalkan selepas merdeka, peranan kini tertakluk kepada perlembagaan dan lebih bersifat simbolik sebagai lambang perpaduan dan agama serta identiti negara. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Nadira binti Hashim. Matrik saya ialah BA25110067. Saya akan membentangkan berkaitan dengan implikasi. Terdapat dua implikasi penjajahan Barat. Yang pertama ialah implikasi terhadap kehidupan masyarakat, di mana penjajahan Barat telah menyebabkan pembentukan masyarakat majmuk melalui kemasukan buruh dari China dan juga India. British pula telah melaksanakan dasar pecah dan perintah dengan memisahkan kaum mengikut pekerjaan dan juga kawasan penempatan. Sistem pendidikan berasingan mengikut kaum juga telah mewujudkan jurang interaksi antara masyarakat sejak kecil. Pembangunan ekonomi pula berkembang pesat melalui perlombongan biji timah dan juga perladangan getah. Pembinaan jalan raya, landasan kereta api dan pelabuhan telah memudahkan perdagangan dan pengangkutan. Bandar-bandar utama pula mula berkembang sebagai pusat ekonomi dan pentadbiran negara. Pengaruh Barat ini telah membawa perubahan dalam cara hidup seperti pakaian, pemakanan dan juga budaya kerja moden. Nilai disiplin, pengurusan masa dan juga sistem pentadbiran menjadi lebih teratur dan mula diterapkan. Sebahagian daripada masyarakat pula mula terpengaruh dengan budaya luar dan semakin melupakan adat tradisional. Penindasan daripada penjajah telah membangkitkan semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan dalam kalangan rakyat. Yang kedua ialah kesan terhadap pentadbiran negara. British telah memperkenalkan sistem pentadbiran moden yang lebih tersusun dan juga sistematik. Lalu, penubuhan jabatan kerajaan seperti Jabatan Kewangan, Jabatan Pendidikan dan juga Jabatan Kesihatan telah memudahkan urusan pentadbiran. Sistem perkhidmatan awam yang diwujudkan dengan pegawai kerajaan yang mempunyai bidang yang tertentu. Sistem dokumentasi dan pengurusan rekod telah diperkenalkan untuk melancarkan pentadbiran negara. Pelaksanaan sistem residen British mengurangkan kuasa Sultan dalam urusan pentadbiran negeri. Raja-raja Melayu akan kekal sebagai simbol perpaduan dan juga ketua agama Islam bagi negara masing-masing. British pula telah memperkenalkan sistem perundangan moden yang berasaskan Undang-Undang Inggeris dengan menubuhkan mahkamah moden bagi membantu menjaga keadilan dan juga kestabilan negara. Sistem persekutuan juga diwujudkan melalui pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Akhir sekali, campur tangan British dalam pemerintahan ini telah meningkatkan kesedaran politik rakyat Malaysia sehingga membawa kepada kemerdekaan Malaysia. Seterusnya, saya Asuna binti Zainal Alam dengan nombor matris BA25110144 akan membentangkan mengenai 7.0 iaitu cadangan. Baiklah, seperti mana yang kita tahu, kesan penjajahan Barat di Tanah Melayu dan Borneo bukan sekadar lipatan sejarah yang statik, melainkan sebuah dinamika yang terus membentuk corak sosio-politik, ekonomi dan pemikiran masyarakat Malaysia moden. Bagi memastikan Malaysia mampu memacu kemodenan tanpa kehilangan jati diri dan akar sejarahnya adalah dengan menggunakan dua cadangan utama yang berpaksikan acuan falsafah ketepatan dan penyelesaian isu semasa. Cadangan yang pertama adalah rekayasa sistem pendidikan dan sosial berteraskan dekolonisasi pemikiran penjajahan mendak. Merupakan salah satu kesan paling halus tetapi paling sukar dikikis yang ditinggalkan oleh penjajah Barat. Sistem pendidikan kolonial pada masa lalu direka bentuk bukan untuk melahirkan insan yang kritis tetapi untuk memenuhi keperluan tenaga kerja berkeranian pentadbiran British. Selain itu, ia juga dapat dikaitkan dengan falsafah tempatan iaitu falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK, di mana ia meletakkan matlamat tertinggi pendidikan di Malaysia untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tambahan pula, ia juga boleh dikaitkan secara langsung dengan prinsip rukun negara yang ketiga dan keempat, yang mana keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Ini menunjukkan bahawa dengan memahami bahawa struktur perundangan negara hari ini, walaupun menerima pengaruh English Common Law, adalah berpaksikan kepada perlembagaan acuan tempatan yang mengiktiraf hak pribumi, kedudukan bahasa Melayu dan kedaulatan raja-raja, maka jati diri nasional dapat diperkukuhkan. Seterusnya, dalam era globalisasi dan ledakan media sosial, kini Malaysia berhadapan dengan isu polarisasi kaum yang semakin meruncing serta krisis identiti nasional dalam kalangan generasi muda, iaitu generasi Z dan generasi Alpha.
Oleh itu, beberapa langkah drastik dalam sistem pendidikan dan sosial mesti diambil dengan melakukan penyemakan semula kurikulum sejarah dan sains sosial seperti kurikulum sejarah di peringkat sekolah rendah, menengah sehinggalah ke pengajian tinggi. Perlu dirombak bagi memberikan keadilan saksama kepada naratif perjuangan tempatan, khususnya integrasi sejarah tanah Melayu dan Borneo. Bagi cadangan yang kedua adalah merapatkan jurang sosial ekonomi wilayah dan kaum berpaksikan falsafah sejahtera. Eksploitasi ekonomi semasa zaman penjajahan telah melahirkan sistem ekonomi dualisme, iaitu sektor moden yang maju dan kaya. Infrastruktur di kawasan bandar dan Lombong seperti pantai barat Semenanjung berbanding sektor tradisional yang mundur di kawasan luar bandar serta wilayah Borneo. Bagi merapatkan jurang sosio-ekonomi wilayah dan kaum juga boleh dikaitkan dengan falsafah tempatan, iaitu falsafah sejahtera. Hal ini dikatakan demikian kerana falsafah sejahtera melihat kemajuan sesebuah negara bukan sekadar berasaskan angka pertumbuhan keluaran dalam negara kasar, iaitu KDNK yang tinggi, tetapi pada keseimbangan material dan sosial seluruh warganya. Tambahan pula, ia juga boleh dikaitkan dengan prinsip rukun negara keempat dan yang kelima, iaitu kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Hal ini kerana keseimbangan ekonomi merupakan asas kepada keharmonian sosial. Apabila jurang ekonomi dikurangkan, kecurigaan antara kaum yang pada asalnya dicetuskan oleh British menerusi pengasingan fungsi ekonomi dapat diredakan, sekaligus memperkukuh kontrak sosial yang termaktub dalam perlembagaan. Malaysia pada hari ini sedang berhadapan dengan isu jurang digital dan kemiskinan relatif yang merentasi wilayah, seperti negara-negeri di Borneo iaitu Sabah dan Sarawak, serta beberapa negeri di pantai timur Semenanjung masih ketinggalan dari segi infrastruktur asas seperti bekalan air bersih, elektrik 24 jam dan capaian internet. Selain itu, bagi merapatkan jurang sosial ekonomi wilayah dan kaum berpaksikan falsafah sejahtera adalah dengan melaksanakan strategi untuk merobohkan sisa-sisa struktur ekonomi dualisme kolonial. Secara keseluruhannya, kedua cadangan ini merupakan komponen yang tidak boleh dipisahkan. Hal ini kerana usaha meruntuhkan tembok ketidakadilan ekonomi tidak akan mampu sekiranya minda para pengglobal dasar dan masyarakat masih terjajah oleh epistemologi barat yang materialistik. Hanya dengan gabungan minda yang merdeka, berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara, Malaysia mampu berdiri megah sebagai sebuah negara berdaulat yang maju mengikut acuannya sendiri, sekaligus memadamkan sisa-sisa hitam sejarah penjajahan barat di bumi tanah Melayu dan Borneo. Sekian, terima kasih. Saya Nurul Azharina binti Azman, nombor matriks BA 25110050 akan membentangkan bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, penjajahan barat telah memberi kesan yang negatif dan positif terhadap perkembangan politik, ekonomi dan sosial di Malaysia. Penjajahan turut membawa perubahan positif terhadap sistem pendidikan moden, kemajuan infrastruktur dan pentadbiran yang lebih tersusun. Manakala dari segi kesan yang negatif kita dapat lihat dari dasar pecah dan perintah yang telah mewujudkan jurang perpaduan antara kaum serta ketidakseimbangan ekonomi. Kesan penjajahan ini masih dapat dilihat sehingga hari ini dalam aspek perpaduan ekonomi dan sistem pentadbiran di Malaysia. Sekian dan terima kasih.